3.3 Perang Dunia Kedua. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Pertama, kemunculan ideologi baru. Terdiri daripada dua, iaitu fasisme dan nazisme. Gerakan fasisme di bawah pimpinan Benito Mussolini dan parti fasis berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan negara, melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Nazisme. Gerakan Nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula, wilayahnya yang hilang melalui Perjanjian Versailles. Kedua, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap Perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak berpuas hati. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Antara cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ialah krisis Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933, Perjanjian Pelucutan Senjata 1932 hingga 1934 dan krisis Habsyah pada tahun 1935 hingga 1936. Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark dan Norway. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan 1941. Pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali yang merupakan sekutu Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah Jerman menguasai Eropah Barat, Jerman melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah Jerman menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar terbesar di Eropah untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah.
Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia. Operasi Barbarossa. Hitler mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia dengan dibantu oleh 3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Operasi disertai oleh tentera Finland, Hungary dan Romania. Blitzkrieg bermaksud serangan kilat kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Kerjasama kuasa besar dan kebesaran strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Kemenangan pihak bersekutu memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan keterataan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komandan tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketedaan dalam operasi menawar Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kegagalan operasi menawar Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Jeneral Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerang kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Melalui operasi yang diberi nama Kod D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kejayaan operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Pada masa yang sama, tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropah. Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentera Jepun.